Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati Allah, pelajaran ataupun uraian pada hari ini adalah pasal pertama, yaitu idhar. Makna idhar pada bahasa ialah menzahirkan sesuatu. Makna idhar pada bahasa ataupun pada daurah adalah menzahirkan sesuatu. Tiap-tiap sesuatu yang zahir dinamakan dengan idhar. Dan pada istilah ialah, yang dimaksud dengan idhar pada istilah ialah mengeluarkan tiap-tiap huruf itu daripada tempat keluarnya makhraj dengan mengekalkan zat huruf dan sifatnya, yakni menyatakan atau menzahirkan huruf yang mati daripada tempat keluar makhraj dan sifatnya. Jadi yang disebut ataupun yang dinyatakan idhar, pengertian idhar adalah mengeluarkan tiap-tiap huruf daripada tempat keluarnya makhraj dengan mengekalkan zat huruf dan sifatnya, yakni menyatakan ataupun menzahirkan huruf yang mati daripada tempat keluarnya makhraj dan sifatnya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah, yang dikatakan dengan idhar adalah menzahirkan bacaan dengan mengekalkan zat huruf dan sifatnya sehingga nyata bacaannya. Maka sekalian ulama qiraat bersepakat pada wajib menzahirkan idhar. Nun yang mati dan tanwin itu apabila masing-masingnya berjumpa dengan huruf halaq, huruf halqum yang 6 yang akan datang nanti tanpa mengidharkan dengung pada keduanya. Sama ada yang demikian itu huruf yang satu kalimat dengan nun atau dari kalimat yang lain. Jadi sepakat ulama qiraat pada wajib menzahirkan, menjelaskan idhar nun yang mati ataupun tanwin apabila masing-masingnya berjumpa dengan huruf halqum, yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. 6 huruf. Adapun tanwin, izhar akan berlaku hanya daripada 2 kalimat. Dikala tanwin berlaku izhar di 2 kalimat, yakni bila terdapat huruf halak pada awal kalimat dalam kalimat yang berikutnya. Jadi berlaku idhar dikala tanwin mesti dari 2 kalimat. Dan tersebut dalam kitab Tamhid, setengah ulama qiraat menyebut bahawa dengung itu kekal pada nun mati dan tanwin ketika diidharkan kedua-duanya sebelum huruf halak. Jadi sepakat ataupun tersebut dalam kitab Tamhid daripada setengah ulama qiraat menyebut bahawa dengung itu kekal pada nun yang mati. Contohnya seperti ini, man amana. Jadi yang kekal nun yang mati ini kekal dengung menurut dalam kitab Tanhid. Contohnya man itu yang dinamakan dengan dengung. Yang dimaksud dengung adalah suara yang nyaring keluar dari hidung. Contoh sekali lagi, dikatakan dalam kitab Tamhid setengah daripada ulama qiraat bahawa dengung itu kekal pada nun mati. Contohnya man itu sebut dengung.
Dan tanwin ketika diizharkan kedua-duanya. Contoh tanwin, rasulun, rasulun amin, rasulun lun, rasulun amin. Bunyi juga dengungnya ketika diizharkan kedua-duanya sebelum huruf halak. Dan ia adalah mazhab para ahli nahu. Jadi sepakat ahli nahu mengatakan pada izhar sebut dengung walaupun sedikit. Alasannya bahwa dengung itu kekal pada nun mati dan tanwin ketika diizharkan kedua-duanya sebelum huruf halak. Jadi cara membacanya tidak boleh putus. Tidak boleh putus membacanya. Kata ulama nahu, sebut izhar hakiki kepada dengung sedikit. Dan waktu membacanya tidak boleh putus. Contohnya, yan'auna, 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 itu sebut dengung. Dan contoh, man amana, rasulun amilun, sebut dengung. Itu pendapat daripada ulama nahu. Mereka menyatakan demikian pada sekalian kitab mereka. Kata Juhudul Maqal berkata, bantahan mereka cuma dari segi sebutan sahaja, karena orang yang mengatakan kekal dengung itu pada jumlah sahaja, karena asal dengung itu tiada bercerai daripada nun dan jika tanwin sekalipun. Dan orang yang mengatakan dengan gugur dengung itu ialah dengan makna ketiadaan lahirnya. Jadi yang mengatakan sebut dengung karena asal dengung itu tiada bercerai daripada nun dan jika tanwin sekalipun sama juga, tetap sebut gunnah, sebut berdengung. Dan orang yang mengatakan tiada berdengung dengan gugurnya dengung itu adalah dengan makna ketiadaan lahirnya, dengan makna hana lahi, ketiadaan zahirnya. Contoh bacaannya mesti berhenti sejenak, yang bukan berhenti saktah ataupun syiddah. Contoh bacaannya, rasulun amin, rasulun amin, rasulun amin. Man amana, spasi ataupun berhenti sejenak di situ, itu boleh membacanya. Jadi boleh mendengungkan sedikit tetapi tidak bercerai bacaan, boleh tidak berdengung tetapi bercerai bacaan. Ada berhentinya sejenak yang bukan berhenti saktah ataupun berhenti syiddah. Contoh bacaan yang berdengung sedikit, man amana, tidak boleh berhenti ataupun tidak boleh bercerai daripada dua kalimat. Ataupun satu kalimat tidak boleh juga bercerai. Yang tidak berdengung contohnya man amana, man tidak sebut dengung, tetapi waktu dibaca putus sedikit bacaan antara nun dan huruf halak, nun mati dan huruf halak sejenak yang bukan berhenti saktah ataupun syiddah. Jadi begitulah uraian
daripada idhar hakiki. Contoh-contohnya yan'auna man amana rasulun amin fasayunghidun min ghillin coba dengung, kalau tidak berdengung min ghillin azizun ghafur. Bacaan berdengung azizun ghafur, tidak bercerai bacaan. Sedangkan bacaan tidak berdengung azizun ghafur, bercerai. Wanhar min hama'in, dan seterusnya contoh yang berikut yang tersebut. Dan kiaslah kepada tiap-tiap yang seumpama dengannya. Kemudian hendaklah dicekalkan supaya tidak terjadi mengikfakannya atau mendatangkan dengan saktah. Jadi Ramli yang terjadi tersebut dikala bacaan idhar bercerai daripada ketiadaan dengung, itu jangan berhenti saktah ataupun berhenti syiddah. Ramai manusia yang terjadi demikian karena mereka lalai daripada kaedah-kaedahnya. Ramai manusia yang terjadi demikian karena mereka lalai daripada kaedah-kaedah tajwid. Jadi ringkasan daripada idhar hakiki adalah, makna idhar adalah mendahirkan bacaan daripada sifat huruf, makhrajul huruf, sehingga nyata bacaannya. Hurufnya ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah, ataupun pada perkataan aghah, kha'ah. Dan bacaannya boleh dua. Yang mengatakan berdengung adalah ulama nahwu, boleh mengambilnya. Bagaimana pembacaannya, yaitu man amana, tidak boleh putus. Ataupun dalam satu kalimat yan'auna, tidak boleh putus bacanya. Ada yan, itu sebut dengung walaupun sedikit. Yang kedua, boleh juga tidak berdengung, tetapi bacaannya putus, yang bukan putus saktah ataupun syiddah. Bacaannya bagaimana? Kalimat dalam satu kalimat, terjadi dalam satu kalimat, yaitu yan'auna, berhenti sedikit. Yan'auna, itu berhenti. Itu yang contoh yang tidak berdengung. Ataupun di lain kalimat man amana. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.